Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Alhamdulillah summa alhamdulillah, pertama-tama dan selama-lamanya marilah kita tidak lupa untuk memanjatkan ataupun merafakkan setinggi-tinggi syukur kita yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantaran pada malam ini dapat kita bertemu walaupun tanpa perancangan yang sepatutnya, ya. Kalau ikut giliran saya mungkin terlepas dah baru ni, ya. Kebetulan saya melanjutkan pembelajaran saya secara orang panggil apa? Tahunan. Saya sentiasa ke Mekah ataupun ke Madinah. Bagi para asatizah, ustaz-ustaz, ke Mekah ataupun ke Madinah adalah merupakan proses pembelajaran. Kalaupun tidak sebagai tazkiyatun nafs ataupun daurah, kursus. Kita ni tuan-tuan asyik dia bagi kuliah ke orang, kan? Asyik dia bagi ceramah aja. Tapi kadang-kadang kita terlupa ataupun tidak memperuntukkan masa untuk diri kita. Para alim ulama terdahulu, kebanyakan masa mereka pada waktu malam dipenuhi dengan qiyam, dipenuhi dengan munajat. Kita ni, kalau saya lah tuan-tuan, Masya Allah, kalau di Malaysia ni kadang sibuk, ya. Kadang balik lewat malam, kadang di perjalanan ke utara, selatan, timur dan barat, memenuhi jemputan, kuliah dan sebagainya. Jadi kebanyakan masa apabila kami para asatizah, ustaz-ustaz dijemput menjadi tetamu Allah ke Mekah dan juga ke Madinah, tuan-tuan, di Haramain Asy-Syarif, biasanya masa itu kita peruntukkan untuk tazkiyatun nafs ataupun proses menyucikan kembali jiwa kita. Masa yang diperuntukkan banyak digunakan dengan qiyam, tilawah, membaca kembali tafsir-tafsir dan juga hafazan-hafazan. Alhamdulillah, pengalaman saya lah sebagai mungkin semangat pada tuan-tuan. Kita ni tuan-tuan, kalau boleh usahakanlah paling kurang, kalau bukan 5 tahun sekali pun tuan-tuan, sepanjang kehidupan kita ini, kalau boleh bukan sekali ke Mekah. Ya. Umrah hari ini boleh dijadikan sebagai program lawatan. Apatah lagi kerajaan Arab Saudi hari ini membuka visa siyahah. Sekarang ni ramai orang tak pergi guna visa umrah dah. Dia panggil visa siyahah. Visa ziarah dan lawatan, travel macam biasa. Kalau dulu ketat, kena ada mahram, ya. Kena ada travel agency dan sebagainya. Sekarang ni alhamdulillah, ialah dengan dunia yang agak terbuka, visa lebih murah daripada visa umrah. Bahkan masa lebih panjang, bukan lagi sebulan. Kita pergi 2 minggu tuan-tuan, rugi sebenarnya masa diperuntukkan sebulan kalau visa umrah. Kalau visa siyahah 3 bulan tuan-tuan. Saya ada jumpa orang tabligh pergi nak iktikaf di sana 40 hari. Masya Allah. Ya, ini satu kelebihan. Ya, boleh ambil kelebihan tersebut dengan syarat
ialah cukup syaratnya lah. Sehat tubuh badan kan. Nafkah untuk isteri, untuk anak ada, tidak berhutang ataupun kurang tanggungjawab. Jadi alhamdulillah saya berpeluang menunaikan umrah minggu lepas tuan-tuan 12 hari, alhamdulillah. Sehat walafiat daripada awal. Bawalah sikit jemaah 20 orang. Saya memang kalau pergi saya tak suka bawa jemaah ramai. Pengalaman saya dah bawa jemaah 2 buah bas, 40 orang. Yalah adalah sedikit orang panggil apa? Hambatan, tanggungjawab tu. Sebab saya nak guna masa kalau boleh nak iktikaf di Masjid Nabawi dan juga Masjidil Haram. Nak guna masa untuk baca Quran, untuk ulang kaji balik hafazan kita yang kadang terlupa. Jadi alhamdulillah 20 orang dibawa. Masa kosong banyak digunakan kembali untuk koreksi diri, muhasabah diri. Dan itulah sepatutnya kadang-kala saya nak ajak diri saya, tuan-tuan, ayah-ayah dan ibu-ibu sekalian. Ada masa yang kita tetapkan tafarruh. Penuhkan masa kita tuan-tuan dengan jadual-jadual tertentu. Macam tuan-tuan lah kan. Kita ada jadual harian kan. Bangun pagi, sembahyang subuh. Biasa lepas sembahyang subuh buat apa? Ramai orang singgah kedai. Kedai mamak lah, makan roti canai. Betul tak? Ataupun pergi kedai nasi belauk. Kalau kita orang Kelantan, orang besuk ni, cari kedai nasi belauk. Kadang tengah hari cari kambing bakar pula. Oh, ada jadual. Ada jadual tuan-tuan. Jadual ibadah, jadual muhasabah, tazkiyatun nafsi pun kalau boleh tuan-tuan masukkan dalam jadual. Tadi pagi tadi saya diskusi dengan kawan saya online lah, mesyuarat sikit. Ada program kita alumni sekolah-sekolah dulu. Ada sahabat kita kata sibuk sikit, dia kata online boleh ni tapi ada program ni, seminar. Dia tanya seminar apa? Ada program seminar bisnes. Oh bagus, alhamdulillah. Sebab apa? Dia kata target umur 55 ni nak round dunia. Oh, tengok hebat kan? Ada target 55 nak round dunia. Prof agak-agak pencen ni. Mungkin tahun depan nak round juga kot ya. Nak pergi Amerika ke, Amerika Latin ke, Hawaii. Maksudnya ada target lah. Bagus target ni. Tapi jangan lupa tuan-tuan. Target nombor 1. Kat mana tuan-tuan kita kena pergi dulu? Umrah dulu. Jangan kita pusing dunia ni tuan-tuan. Habis dah dunia tu. Eropah, Amerika, New Zealand, Jepun, Australia. Last sekali tak larat dah tuan-tuan. Lutut pun tak berapa gagah dah. Baru nak pergi umrah. Orang tu pasal tolak dengan kursi roda pergi umrah. Jadi sayang. Gunakan kesempatan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita untuk mencari ruang dan peluang sebanyak mungkin untuk menambah amal ataupun bekal. Alhamdulillah kita ni, rakyat Malaysia hari ni alhamdulillah. Umur pencen 60 kan? 58, 60. Saya pencen awal Afrah. Keluar sebelum masanya. Saya keluar UTM umur 30, 38, 35, 38. Macam itulah lebih kurang. Resign awal. Ada kawan saya tuan-tuan resign umur 50. Ada yang cukup tempoh pencen. Tapi nampak umur 60 gagah lagi. Pengarah kampus kita dulu Frah ya. Saya jumpa molek-molek ada lagi duk makan nasi belauk tu. Tanya Frah kat mana sekarang ni? Ada buat part time lagi. Umur 70 dah. Daripada 60 pencen umur 70, 10 tahun boleh mengajar lagi, boleh berkhidmat lagi. Masya-Allah, hebat. Maksudnya kita orang Malaysia ni jangka hayat kehidupan Allah Ta'ala berikan kelebihan dan keistimewaan. Terutama orang yang jaga kesihatan lah ya. Kita masih boleh guna ruang. Umur 60 tu tuan-tuan, pencen 10 tahun tu free lagi. Betul tak? Free lagi. Macam ayah haji kita ni kan. Free lagi. Sehat lagi lah maksudnya. Boleh ke surau, datang ke masjid, ikut program lawatan ke Afrika. Afrika pula ke umrah. Boleh pergi Jordan tengok tanda-tanda bukti keagungan Allah kan. Boleh pergi Maghribi tengok laut bertembung tu, contohlah kan. Kita boleh berjalan serata dunia, tak ada masalah. Duit ada, pencen ada. Ialah duit kalau tak guna
jadi harta pusaka juga kan. Carikan ruang dan ruang masa yang ada. Jadi alhamdulillah, semua alhamdulillah. Pertama saya nak ucapkan terima kasih kepada yang menyumbang. Ada juga yang transfer account kepada saya, yang minta wakafkan Al-Quran dan sebagainya. Saya nak maklumkan alhamdulillah, saya telah menunaikan amanah tuan-tuan untuk wakaf Al-Quran, sebahagian yang diinfakkan kepada asnaf zakat. Setiap hari kita beri kepada orang-orang yang duduk sapu sampah, ya, yang duduk jaga kebersihan Masjidil Haram ni tuan-tuan. Ialah mereka kadang tidak miskin, ya, tapi mereka berkhidmat. Mudah-mudahan bila kita beri kepada mereka, mereka ini orang yang fisabilillah, kerja fisabilillah. Saya dapat tahu ada seorang jutawan India yang memang dia minta kerja untuk jadi tukang bersih, tukang sapu Masjidil Haram. Bila orang interview, akhirnya didapati dia ni memang jutawan dah, tapi minta kerja juga. Dia kata, saya datang sini bukan nak dapat duit, tak bayar gaji pun tak apa, tapi saya nak beribadat, nak duduk dalam Masjidil Haram. Masya Allah, ya. Ya, ada orang macam tu tuan-tuan. Saya kalau pergi umrah di Mekah ataupun di Madinah, saya dah sebut, saya sentiasa nasihat kepada semua jemaah saya, di antara perkara yang paling utama selain solat, selain selawat, yang ketiga sedekah. Jangan lupa sembahyang Masjidil Haram 100,000 kali ganda. Masjid Nabawi 1000 kali ganda. Ya, selawat pun sama juga. 100,000 Masjidil Haram, 1000 di Masjid Nabawi. Gandaan pahala kebajikan. Sedekah lebih kurang juga. Maka alhamdulillah, ya. Jemaah saya banyak infak, banyak sedekah, dan kita memang anjurkan. Mudah-mudahan ia menjadi sedikit. Ya, kalau tak banyaklah tuan-tuan, sedikit. Sebagai bekalan amal kita, insya-Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima. Allahumma amin. Muslimin dan muslimat, ayah-ayah dan ibu-ibu sekalian, malam ini saya nak kongsi sikit. Saya tak nak buka kitab sirah malam ni, ya. Sempena dengan 16 September, marilah kita mengambil sedikit ibrah ataupun pengajaran dengan peristiwa 16 September ni. Kalau tak silap saya, tuan-tuan sedia maklum, ya. Kita sambut Hari Malaysia. Hari Malaysia ni setiap 16 September bermula 1963. Percantuman antara seluruh negeri-negeri tanah Melayu termasuk Sabah dan Sarawak serta Singapura, 14 buah negeri. Maka kita sambut ulang tahunnya yang ke-59 pada hari ini. Sebelum daripada itu, tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, saya nak kongsi dengan tuan-tuan, di bulan yang sama, di tarikh yang sama, lebih kurang sebulan yang lepas, kita telah pun meraihkan menyambut merdeka ataupun 31 Ogos 1957. Lebih kurang, ya, bulan lepas dan bulan ini kita ada 2 cuti. Jadi tuan-tuan, marilah sama-sama kita ambil sedikit iktibar. Saya nak baca tentang sejarah sikit, ya, betapa kelebihan dan keistimewaan kita mendapat anugerah merdeka yang lebih besar. Kemudian selepas itu percantuman negeri-negeri yang disebut negeri Malaysia ataupun negara Malaysia. Merdeka ini tuan-tuan berlaku setelah kita dijajah bermula 1511 oleh Portugis, kemudian oleh Belanda, kemudian oleh British, kemudian oleh, lepas British, sekejap Jepun memerintah 4 tahun. Kemudian sekejap komunis berjaya menguasai Malaya. Kemudian beri balik kepada British. Kemudian kita merdeka 31 Ogos 1957. Tempoh yang cukup panjang sebenarnya. Kalau negara lain, ya, contohnya Mesir, Turki, mereka dijajah sekejap je. 50 tahun, 100 tahun paling lama. Kemudian merdeka. Kita 1511 kerajaan Melayu Islam Melaka jatuh. Kemudian
31 Ogos 1957 barulah kita merdeka. Semenanjung Tanah Melayu merdeka. Berapa tahun tuan-tuan kalau kira balik? Lebih kurang 446, 48 tahun kita telah dijajah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Paling tidak, hari ini kita telah menjadi Malaysia, sebuah negara yang merdeka. Merdeka dalam arti kata barat ataupun dari sudut negara dunia. Merdeka artinya kita dapat bebas memerintah sendiri. Kita boleh buat pilihan raya. Kita boleh pilih ahli-ahli Dewan Undangan Negeri, ahli parlimen, di kalangan mereka kita lantik Perdana Menteri dan kita memerintah dengan kuasa kita. Mana rakyat berkuasa untuk menaikkan ataupun menurunkan siapa saja. Itu arti kemerdekaan dari sudut falsafah dunia. Tapi dari sudut Islam dia lebih dalam lagi. Al-Istiqlal, kemerdekaan dari sudut Islam. Artinya kita bebas melaksanakan segala tuntutan agama. Kemerdekaan kita yang sebenar-benarnya apabila kita menjadi hamba kepada Allah. Boleh taat kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan seluruh ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dari sudut Islam. Tak ada kontra sangat. Lebih kurangnya. Yang ini dilihat dari sudut bernegara, yang ini dari sudut sifat kehambaan. Adapun kita selaku umat Islam khususnya hari ini disebut sebagai keluarga Malaysia yang merdeka. Yang menjadi tanggungjawab kita bersama, pertama kalau boleh kita muhasabah sikit. Ayah-ayah dan ibu-ibu sekalian, saya rasa tuan-tuan sedia maklum betapa kemerdekaan negara kita ini tidak dicapai dengan cara yang mudah. Ada orang kata kita ni teruk sangat, 400 tahun dijajah. Orang lain sekejap je, Indonesia sekejap je dijajah oleh Belanda, lepas tu merdeka, betul tak? Kita ni lama sangat. Ya? Kenapa ya? Adakah orang Melayu, bahkan pemimpin serta pejuang-pejuang tanah Melayu tidak lawan penjajah? Ya, adakah kita hari ini orang bagi merdeka dengan cara mudah, hasil diplomasi semata-mata? Ya, kita merdeka cara diplomasi. Ada negara cara perang. Tapi sebenarnya proses ke arah mencapai kemerdekaan itu sebenarnya melalui jalan perjuangan yang cukup panjang. Para pejuang-pejuang dahulu tuan-tuan berjuang mempertahankan Melaka sebelum itu. Kemudian semenanjung Tanah Melayu. Bukan sekadar mengorbankan harta benda, bahkan mengorbankan darah dan air mata, hatta nyawa sekalipun. Kalau tak akan kita dengar nama Tok Janggut, betul tak? Ataupun Tok Bahaman, Mak Kilau yang difilmkan baru-baru ini. Sebelum itu tuan-tuan, kita kenali dulu di Dor Said di Melaka, di Negeri Sembilan, betul tak? Raja Ali Haji. Tuan-tuan, di Perak, Datuk Maharaja Lela. Dan hatta Raja Abdullah telah ditangkap dan dibuang negara ke Pulau Seychelles. Ini sejarah yang panjang tuan-tuan. Bukan mudah. Mereka melawan penjara. Saya baca sejarah tuan-tuan. Masya Allah. Melaka jatuh 1511. Kerajaan Melaka berunduk ke Johor. Membina kerajaan baru di Johor. Serang Melaka. Bukan sekali tuan-tuan. Lebih 10 kali Melaka diserang. Bukan sekadar serang seorang diri. Bergabung dengan kerajaan Melayu. Lain Riau ni. Kerajaan Aceh. Hatta pernah meminta bantuan armada tentera daripada kerajaan Turki. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat sekalian. Kerajaan Melayu Islam, Tanah Melayu dulu. Bukan lawan Portugis dan Belanda dengan hanya menggunakan keris. Ini satu momokan ataupun cerita dongeng yang ditulis oleh sejarah-sejarah menurut pandangan barat. Dikata orang Melayu dulu kalah. Sebab apa? Mana boleh lawan Portugis, mana boleh lawan Belanda sebab mereka guna meriam. Mereka ada senapang. Padahal sebenarnya Tanah Melayu pada masa itu, kerajaan-kerajaan Islam Tanah Melayu ada memiliki pistol dan juga senapang sendiri.
Ya, bahkan senapan yang dibuat oleh orang Melayu. Meriam yang dibuat oleh orang Melayu lebih hebat daripada milik Portugis dan juga Belanda. Macam kapal armada tentera. Kapal Jong di Melaka, tuan-tuan, lebih besar daripada kapal Alfonso de Albuquerque sebenarnya. Ya, kalau kita baca sejarah. Belum lagi cerita tentang Francis Drake boleh menawan Pulau Pinang, berperang dengan kerajaan Kedah. Kalaulah tidak kerana bantuan Siam daripada utara dan British daripada laut, kerajaan Kedah tak akan jatuh dan menyerahkan Pulau Pinang. Sejarah yang cukup hebat sebenarnya telah ditulis, dilakar oleh pejuang-pejuang Islam yang terdahulu. Tapi malang, sebagaimana yang kita baca di buku sejarah. Saya yakin dan percaya kita dulu baca buku sejarah. Saya rasa sejak darjah 5, tahun 85, 86, baca buku, tuan-tuan. Melaka dulu. Kalau kita baca buku sejarah, maka kita akan dimomokkan dengan berita British datang, Portugis datang, Belanda datang ke semenanjung Tanah Melayu ataupun Asia Tenggara nak cari apa? Rempah, kan? Nak cari rempah ratus. Padahal sebenarnya sepakat sarjana Islam khususnya imperialisme barat masuk menjajah ke timur ni, tuan-tuan. Mereka tak dapat menguasai Timur Tengah. Turki tak dapat dijatuhkan. Mesir tak jatuh dengan cara mudah. Sebab ada orang yang masih lagi menyokong daripada Asia Tenggara, daripada India. Maka cara mereka nak jatuhkan empayar Islam yang hebat, peperangan salib yang hebat ini, mereka kena keluar, cari jalan laut. Sebab itu Alfonso de Albuquerque cari jalan laut, merentas laut Cina, merentas laut India sampai ke India, kemudian ke semenanjung Tanah Melayu Asia Tenggara. Dengan tujuan apa, tuan-tuan? Tak lain dan tak bukan 3 benda. 3 G. G yang pertama kerana gold. G yang kedua glory. Dan G yang ketiga tak lain dan tak bukan ialah kerana God. Ya? Ataupun kerana mission mereka untuk mengembangkan agama. Sebab itu sebelum Alfonso de Albuquerque datang ke Melaka, setahun 2 sebelum itu mereka hantar missionary mereka. Mereka hantar pendakwah-pendakwah mereka untuk buat kajian. Akhirnya, tuan-tuan, betul lah kita kata mereka datang kerana gold. Kenapa gold? Tanah Melayu ni, tuan-tuan, semenanjung Tanah Melayu dulu terkenal dengan Suwarna Bumi. Dan bisa dengar tak, ingat dulu. Suwarna Bumi artinya tanah yang subur dengan emas. Bahkan kita mungkin terlupa, hasil masuk Malaysia sebelum ini bukan emas. Sebelumnya, zaman Inggeris dulu, British dulu, ialah biji timah. Bayangkan daripada 1700 British masuk, sampailah sekarang ni, tuan-tuan. Kita boleh tengok lagi ni, kalau pergi Perak tu, banyak tasik-tasik biji, kan? Biji timah. Dah jadi tasik, tuan-tuan. Betapa besarnya tasik itu, bayangkan, tuan-tuan. Banyak mana biji timah kita yang diangkut ke Britain oleh penjajah, sehingga hari ini mereka tak perlukan dah biji timah. Sebab apa? Stok banyak dah. Allah Ta'ala kurniakan kita dengan biji hitam pula, iaitu minyak. Alhamdulillah. Hingga hari ini tak payah sebut Terengganu, tuan-tuan, Kelantan, sampai ke Miri, sampai ke Sabah, Allah Ta'ala kurniakan Malaysia ni subur dengan tanah galian yang hebat. Daripada puncak semenanjung Tanah Melayu utara, Kelantan, sampailah ke Banjaran Titiwangsa, ke Ledang Johor ni, tuan-tuan. Kita mempunyai stok pipe emas yang cukup banyak. Tak sempat cari lagi, tak sempat orang panggil nak lombong lagi, tuan. Tak perlu lombong sangat, minyak ada dah. Hebat, tuan-tuan. Dan suburnya tanah kita ni, tuan-tuan, tanah Melayu ataupun Asia Tenggara subur. Ada kawan kita orang Arab, dia kata, "Anta ni Syekh," orang Saudi kata, "negara anta ni Masya Allah kaya." Kita duk kata Arab Saudi kaya, betul tak? Kita anta kaya, hebat, kan? Kaya berkat, dia kata.
Berkat apa? Kamu ada Masjidil Haram, kamu ada Masjid Nabawi, saya kata. Tak, kamu Malaysia ni hebat, dia kata. Sebab apa? Tempat entah, letak batang kayu, tumbuh jadi pokok. Kan? Tempat kami, letak batang kayu, mati mereput. Kita, subur tuan-tuan, tanah kita. Tanah pasir, semenanjung tanah Arak tu tuan-tuan, ataupun Dubai tu. Kalaulah tidak kerana minyak dia, kekayaan dia, satu binatang ataupun satu haiwan pun tak boleh hidup tuan-tuan. Boleh buat ISIS, boleh buat air, tempat air, boleh. Di Dubai sekarang dia pelihara lembu tuan-tuan. Pelihara ayam dalam ekon. Sebab duit banyak. Tapi kita tuan-tuan, kalau duit tak banyak pun, tengok subur ni tanah kita tuan-tuan. Masya Allah. Makan nasi dengan tauge, lebih-lebihan lempar belakang rumah, besok lusa tumbuh. Betul tak? Makan rambutan, biji rambutan lempar belakang rumah, esok lusa tumbuh biji rambutan. Suburnya tanah air kita Malaysia. Cuma Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita. Kita dijajah oleh penjajah yang pelbagai, bermula dengan Portugis. Portugis masuk mungkin kita kata okeylah nak cari rempah ratus, nak cari biji timah, tapi sebenarnya mereka berlumba-lumba menjajah. Imperialism barat, imperialis ni nak jajah. Dulu tuan-tuan, negara penjajah apa? Sikit sejarah lah. Portugis, Belanda, lagi Perancis, Britain. Ini negara-negara Eropah. Amerika tak berapa nak maju sangat masa tu. Lewat sikit Amerika ni. Yang paling hebatnya Portugis, Belanda, Perancis, Britain. Dan mereka ni tuan-tuan keluar seluruh dunia menjajah. Paling hebat Britain lah tuan-tuan. Kita negara Commonwealth. Punyalah banyak negara mana Britain kuasai. Masya Allah. Mereka ni tuan-tuan, bukan sekadar kerana gold, kerana kekayaan. Kerana berlumba-lumba untuk capai, orang panggil glamour, glory, kemenangan. Mereka bila mesyuarat ni, satu meja ni tuan-tuan. Yang ni Britain, yang ni Perancis, yang ni Itali sikit lah kan. Eropah kan. Mu jajah negara mana dah? Belanda kata, I dah jajah Indonesia. You Portugis dah jajah Malaysia. You Perancis kata, aku dah jajah Maghribi, Tunisia. Hebat. Dia duk bincang sama-sama dia nak tengok negara mana mereka hebat menjajah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, kalau kita bercakap tentang negara kita Malaysia merdeka ini, walaupun kita melalui zaman perjuangan yang cukup panjang. Zaman mana tuan-tuan? Zaman Portugis, Belanda, British, Jepun, sampai British balik. Tuan-tuan, kita telah melalui satu tempoh yang cukup panjang yang menyebabkan kita hari ini, suasana hari ini, kalau bolehlah dalam 15 minit, 20 minit terakhir, saya nak kongsi dengan tuan-tuan, apakah tindakan dan peranan kita selaku umat Islam ataupun orang Melayu di bumi bertuah ini tuan-tuan. Ini bercakap tentang perjuangan lama, kita dah tahu belaka dah. Mak Kilau, Tok Jangguk, Datuk Bahaman, Maharaja Lela, Dol Said, macam-macam. Tapi kadang-kala kita kena muhasabah balik. Kita hari ini orang Melayu, minta maaf saya sebut, kadang alpa, lalai. Kita merdeka dah lama dah. Ya? Walaupun orang bagi kemerdekaan kita dicapai melalui diplomasi dan bukan macam negara berjaya hingga hari ini membina satu nation state, negara bangsa yang cukup hebat, harmoni, walaupun telah disusun atur oleh barat penjajah dengan proses-proses tertentu. Tuan-tuan, minta maaf kita sebut ya. Dulu tanah Melayu ni orang Melayu majoriti. Kemudian diambil sebahagian daripada bangsa lain datang. Daripada India dan juga daripada China. Maka komposisi kaum kita terbesar jadi 3. Ya, jadi 3. Iaitu Melayu, India dan juga China. Tapi barat tuan-tuan, yang menjajah Malaysia ini bukan sekadar
Mereka datang, orang bagi jajah Malaysia dengan tujuan rempah ratus ataupun dengan tujuan untuk ambil hasil masuk negara sahaja. Matlamat antara yang terbesar iaitu mengembangkan agama. Tuan-tuan, mengembangkan agama ni memanglah. Mana-mana pun tuan-tuan kita orang Islam, kita nak kembangkan agama kita. Barat nak kembangkan agama mereka. Sebab itu berlakunya pertemuan perang Salibiyah. Bukan 100 tahun, 800 tahun. Berlaku peperangan Salibiyah. Kejap Islam menang. Kejap orang Salibiyah Kristian menang. Orang Islam menang, lahirnya Sultan Muhammad Al-Fatih. Datang pula orang Salibiyah menang. Lawan, menang pula Baitul Maqdis. Bangkit pula Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Silih berganti. Cuma hari ini, lama dah. Sejak 1948, hasil tipu daya British, seolah-olah negara Palestin telah berjaya dimiliki oleh Yahudi. Dan kalau kita baca sirah Nabi, kita baca hadis Nabi, Nabi SAW beri jaminan Islam akan datang suatu masa, Islam akan kembali menguasai dunia. Islam akan kembali membebaskan Baitul Maqdis. Islam akan kembali suatu hari nanti. Bila? Wallahu a'la wa a'la. Tak payah cerita benda akan datang. Kita cerita benda sekarang. Tuan-tuan, Malaysia, Alhamdulillah, negara merdeka, berasaskan kontrak sosial yang berlaku di antara beberapa kaum utama, maka kita berjalan kemerdekaan. Kemerdekaan ini bukan melalui jalan yang mudah sebagaimana saya sebut sebentar tadi. Prosesnya panjang. Walaupun nampak ada orang kata Malaysia mudahlah merdeka, diplomasi, Tunku Abdul Rahman pergi berita, bincang, akhirnya memorandum akhir dapat. Tapi sebenarnya perjuangan 446 tahun itu panjang. Mengorbankan nyawa ramai pejuang. Mengorbankan ramai. Saya ingat mak saya pernah cerita. Masa Jepun datang. Azab yang paling teruk kita ni, maaf lah. Pemerintahan lain, Portugis, Belanda tak terasa sangat. Tapi masa Jepun tu 4 tahun Jepun merintah teruk sikit. Kan? Komunis lagi teruk kan? Banyak yang dibunuh. Terutama orang Cina lah. Zaman komunis orang Cina terutamanya. Kalau Jepun masuk daripada utara Kota Baru, saya ingat mak saya antara orang yang terpaksa lari menyelamatkan diri. Mak saya masa tu anak dara, umur 15 tahun. Jepun masuk ni, ialah tentera dia masuk dalam keadaan tinggal negara mungkin bukan setahun, bukan sebulan, bertahun lamanya. Daripada Jepun masuk, daripada mana tuan-tuan? Jepun masuk daripada daripada China kan. Korea, China, diturun ke Thailand sampai ke Malaysia tuan-tuan, di jalan darat. Masyhur kereta api maut Jepun kan, dibuat di Thailand. Mak saya cerita antaranya ialah abang dia sendiri dan juga atuk dia yang diangkut, tak tahu cerita. Ini orang-orang Kelantan terutamanya, orang-orang Kedah, masyhur ni cerita ni kan. Ramai orang kita diangkut menjadi buruh paksa. Buruh paksa oleh kerajaan Jepun pada masa itu, tentera Jepun pada masa itu. Tuan-tuan, mak saya sendiri terpaksa diceritakan, mak saya cerita, lari masuk hutan. Sebab apa? Bila cerita Jepun datang tu, pakat lari belakang menyelamatkan dia, anak-anak dara khusus takut. Sebab apa? Dengan cerita ramai kena tangkap. Mak saya antara orang yang berjaya menyelamatkan diri, duduk dalam hutan. Bayang kot dalam hutan, dia kata buat rumah kena tinggi. Sebab apa? Sebab babi, bunyi rimau merau masa tu kan. Tahun 40-an. Buat rumah tinggi-tinggi, takut binatang. Kena hidup unggun api keliling rumah. Masya Allah. Hidup zaman tu. Makan apa? Ubi kayu. Dalam hutan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, nak cerita itulah kesengsaraan perjuangan mak ayah datuk nenek moyang kita dulu. Akhirnya kita hari ini capai kemerdekaan. Boleh duduk di bandaraya Kuala Lumpur yang aman makmur. Bumi Malaysia bertuah ini. Bukan senang ya. Dan saya sendiri pun Alhamdulillah, walaupun lahir selepas merdeka 1973. Dapat pelajaran, dapat pinjaman, dapat beasiswa.
sampai ke Universiti Al-Azhar Bersih, balik mengajar UTM, jadi pendakwah, jadi konsultan, jadi kaunselor agama. Alhamdulillah, ini nikmat yang mesti kita syukuri. Ya, jangan kita, mudah bahasanya, jangan kita lupa bahawa nikmat yang besar ini kalau kita alpa dan lalai, tak mustahil Allah Ta'ala akan tarik nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kan Allah Ta'ala dah ingatkan kepada kita. Kalau kamu kufur nikmat aku akan tarik balik. Aku akan kafarah kamu. Tapi kalau kamu bersyukur, aku akan tambahkan nikmat. Hari ini alhamdulillah, kita mungkin ada pangkat, ada jawatan, ada harta dan juga kelebihan rezeki kurnia Allah Subhanahu wa taala. Jangan alpa, jangan lalai. Bantulah saudara mara kita. Dan dari sudut sistem sosial hari ini, alhamdulillah, kita ni tuan-tuan, saya ada pengalaman ke Kemboja, bahkan ke Indonesia, ke pendalaman-pendalaman. Malaysia ni alhamdulillah, kita kena bagi kredit juga kepada Tun Mahathir. Era 80-an, 81 dia jadi PM. Ya, Malaysia cepat membangun. Saya pergi ke Saudi tuan-tuan, jumpa orang Iraq. Buat haji, buat umrah sekali, duduk tepi. Min ain you came from? Dia tanya dari mana? Malaysia. Malaysia, Mahathir Muhammad. Oh, dia ingat Mahathir. Saya kata Mahathir dah lama dah tak jadi Perdana. Baru ni jadi Perdana Menteri. Mahathir very good. Jumpa seorang belah kanan pula from Pakistan. Seorang writer, penulis, cakap bahasa Inggeris. Oh, dia kata Mahathir the best person in the world. Dia kata the best leader. Oh, memang Malaysia ni tuan-tuan terkenal satu ketika dulu Mahathir ni dipanggil singa Asia. Singa Asia, bukan Asia Tenggara lagi. Sebab dia duduk dalam forum antarabangsa, dia berani sangka Amerika. Dia berani lawan Bill Clinton dan George Bush. Ini hebat Mahathir. Tapi saya nak kongsi dengan tuan-tuan kelebihan dia membina negara cepat. Kemajuan negara ni cepat. Ya, cuma selepas itu, kalau kita nak cakap tentang politik, selepas daripada era itu, bila berlaku pertembungan dan pertembungan, sedikit perebutan demi perebutan, akhirnya mungkin kita agak mundur sikit ke belakang. Yang ini yang saya nak ajak tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, ayah-ayah dan ibu-ibu sekalian. Kita ini, Allah Ta'ala dah sebut, kuntum khair ummatin ukhrijat linnas. Kamu ni sebaik-baik umat. Wahai manusia, kamu adalah umat pilihan. Umat yang terbaik yang diutuskan ke atas muka bumi. Di mana keistimewaan kita? Istimewanya kita kerana Islam. Istimewanya kerana persaudaraan. Ingat Nabi kata, kamu ni mulia kerana agama, kerana Islam. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Umar kata, bila umat dia nak pecah, lepas zaman Nabi mati, Abu Bakar peringatkan balik. Kenapa kita nak bergaduh? Kenapa sama-sama Arab bergaduh? Kan selepas Nabi mati kan bergaduh. Arab masing-masing nak jadi ketua. Maka Umar peringatkan, Abu Bakar ingatkan. Kita ni mulia satu ketika dulu kerana Islam. Nabi menyatukan kita. Muhajirin, Aus, Khazraj, orang Yahudi duduk di Madinah. Bersatu, aman, damai, aman, makmur. Kenapa selepas Nabi wafat nak pecah balik? Nak bergaduh balik? Hari ini yang saya nak stres. Yang ini saya nak tumpukan sedikit poin yang terakhir. Sebelum kita solat isyak ni tuan-tuan, marilah sama-sama kita hargai nikmat kemerdekaan ini. Yang pertama, dari sudut ubudiyah kepada Allah, ambil ruang dan peluang untuk beribadat. Sembahyang boleh buat, puasa boleh laksanakan, zakat kurnia keluarkan. Sebab Allah Ta'ala dah beri nikmat melimpah ruah kepada kita. Itu yang pertama dari sudut agama. Dari sudut akidah lah kata. Ya. Yang kedua dari sudut ibadah. Pelaksanaan ibadah tuan-tuan, buatlah semaksimum mungkin. Jangan alpa. Minta maaf hari ni ramai orang alpa. Kalau tengok Nur di luar sana, ramai tak sembahyang lagi. Kalau Nur tengok di luar sana, ramai yang tak taat kepada Allah. Ajak saudara mara kita. Sahabat-sahabat kita. Saudara kita ni tuan-tuan yang kadang alpa, kadang lalai, ajak mereka. Dari sudut ekonomi, kalau tadi sudut akidah, ibadah,
Dari sudut ekonomi, bantu mereka yang memerlukan. Ramai di luar sana. Ni zaman Covid ni tuan-tuan, ramai sahabat-sahabat kita yang hilang pekerjaan. Betul tak? Syarikat golong tikar, bantu mereka tuan-tuan. Yang kaya, yang ada syarikat, bantu. Ya, saya balik kampung saya dibesuk tuan-tuan. Allah, tuan-tuan. Ramai lagi nampak, ramai kawan-kawan kita yang susah, yang tak ada kerja. Hatta tuan-tuan, saya pergi Mekah, baru balik umrah ni tuan-tuan. Saya tengok menara Zam-Zam tu. Dulu penuh. Kat awas shop lot tu penuh tuan-tuan orang. Sekarang buka tak sampai 10 bawah menara Zam-Zam. Saya tanya kenapa ni? Dia kata Covid 2 tahun. 2 tahun Covid. Tutup belaka. Ni baru nak buka balik ni. Kan baru sebulan 2 tuan-tuan. Mekah buka balik tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, orang Islam kalau bersatu dari sudut ekonominya kuat. Apatah lagi kalau orang Islam bersatu dari sudut politiknya lagi kuat. Dari sudut kepimpinannya. Dari sudut pentadbirannya. Akan jadi manusia yang hebat. Cemerlang dunia dan akhirat. Marilah sama-sama tuan-tuan. Masjid dan surau kita jadikan dia sebagai tempat kesatuan ummah. Masjid dan surau ini selain tempat ibadat, tempat kita bersatu menyatukan umat manusia. Ya, walau apa pandangan, walaupun apa latar belakang, walaupun apa dari sudut pendidikan, jangan duk bergaduh antara satu sama lain. Kita kena bersatu. Betul tak? Ini bukan suruh masuk parti bersatu ni. Jangan salah faham pula. Kita kena wahdatul ummah, kerjasama. Kata apa? Wonder Pack ke apa kan? Kata-kata budak-budak bersatu, kerjasama. Dengan kerjasama kita boleh buat bubur lembut. Betul tak? Dengan kerjasama kita boleh buat bubur asyura. Dengan kerjasama kita boleh wujudkan satu kesatuan umat. Kita kuat bila kita berjamaah, bersama. Tapi kita akan lemah bila kita berpecah. Bila kita masing-masing menunjuk jari mencari salah antara satu sama lain. Marilah sama-sama tuan-tuan dengan semangat kemerdekaan yang masih berbaki. Semangat satu Malaysia ataupun keluarga Malaysia 16 September. Kita jaga kesatuan kita. Jaga persaudaraan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terus mengekalkan keamanan dan kesejahteraan di bumi Malaysia yang bertuan ini, insya-Allah. Sekadar saja tazkirah ringkas daripada saya. Baru sehat sikit. Sehari dua baru ni lelah sikit. Demam sikit, duduk Mekah sehat. Balik sini demam sikit sehari dua. Alhamdulillah sehat balik. Mudah-mudahan ia menjadi iktibar, muhasabah kepada kita semua. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.